Tetapi manusia yang hidup di atas muka bumi ni bukan sekadar mengambil nikmat daripada Allah semata-mata tanpa dia melaksanakan tanggungjawab. Maka ada tanggungjawab yang disebut sebagai khalifatullah fil ard. Para ulama beritahu khalifatullah fil ard ni ada dua kerja dia kena buat. Yang pertama, memikul amanah. Amanah terhadap diri dia, terhadap keluarga dia, terhadap masyarakat dia, itu amanah. Yang kedua, iaitu memakmurkan bumi. Dia kena urus bumi ni. Apa dia nak urus? Iaitu kehidupannya, environmentnya, persekitarannya, kebersihannya, dan juga memastikan bahawa segala macam makhluk yang ada dalam muka bumi ni berhak hidup di atas muka bumi ni. Bukan kita saja hidup kat dunia ni. Ada haiwan, ada tumbuh-tumbuhan ya. Maka tugas kita lah, iaitu memastikan bumi ni makmur. Bagaimana makmur? Jaga alam sekitar ya. Bunuh haiwan semata-mata untuk kita mengambil manfaat daripadanya, ataupun kerana dia memberikan kemudaratan pada kita, itu dia boleh bunuh. Kita nak makan dia, kita sembelih dia ya. Tetapi kalau kita tak mengambil apa-apa manfaat daripada dia dan juga tidak memberi apa-apa mudarat kepada kita, maka haram bagi kita membunuh haiwan tersebut. Contoh, tuan-tuan bawa kereta, tengah-tengah bawa kereta tu, tiba-tiba ular sawa lintas. Tuan-tuan tak adalah bawa laju sangat, tuan-tuan langgar ke tak ular tu? Langgar tak ular tu? Tak berani jawab. Langgar. Kalau kita boleh break, kita break lah. Sebab apa? Sebab dia pun ada hak untuk hidup. Apa kita nak bunuh dia? Kecuali lah ular tu masuk rumah kita, membahayakan ahli keluarga kita, tu cerita lain. Ataupun kita tak sempat break, tu cerita lain. Tak boleh kalau kita break, berlaku kemalangan contohnya, itu cerita lain. Tapi kalau kita bawa perlahan, kita tengok ular tu melintas, biar dia lintas, langgar dia buat apa? Dia ada hak nak hidup kan? Dia ada hak. Muka bumi ni bukan kita je nak hidup ya? Semut masuk rumah kita, lipas masuk rumah kita, lipan masuk rumah kita, boleh kita bunuh? Takkanlah tuan-tuan dah bawa spray pergi masuk spray semut semua dalam hutan. Tak ada kerja ya? Masuk hutan spray semut, spray serangga, tak ada. Dia ada hak nak hidup. Jadi khalifatullah fil ard ni tuan-tuan, iaitu memakmurkan bumi. Makmur bumi tuan-tuan, tak semua ada tanggungjawab. Seringkali saya sebut, jangan buang sampah kata-kata, jangan kotorkan sungai, jaga alam sekitar. Sebab itu semua Tuhan bagi kita kan. Berbanding kita tengok sungai yang keruh berbanding jernih, mana lebih baik? Tentu kita suka sungai yang jernih, dapat tengok ikan-ikan ya. Kat terah jenang tu sungai, ikan pun tak boleh hidup, mati ikan ya. Saya duduk lama dengan wakil rakyat, tanya apa jadi dengan sungai ni. Dia pun cerita tentang bagaimana alam sekitar, bagi tahu yang ni, bagi tahu tak boleh, ikan pun tak boleh hidup sebab banyak sangat toksik dalam sungai tu. Toksik datang daripada mana? Kandang-kandang lembu yang buang najis-najis lembu ke dalam sungai, ikan pun mati ya. Nak bersih tuan-tuan, memakan jumlah duit yang banyak. Nak korek balik, nak bersihkan balik, jumlah duit yang banyak. Sebab kita tak jaga alam sekitar. Tuan-tuan pergi ke overseas, tengok alam, tengok sungai yang seronok. Sungai kita lebih teruk pada teh tarik ya. Tengok pun tak lalu. Kat luar negara kita tengok bersih je, ikan berenang, tengok kita seronok kan? Seronok. Tapi sebab kita ni tak jaga alam sekitar. Sedangkan Quran sebut khalifatullah fil ard, tanggungjawab ya. Tandas tak flush, buang sampah mengata-ngata, balik surau pun buang sampah juga, pakai kopiah, stiker kat kereta, jom ke masjid, buang sampah pun tingkap. Pak Haji lagi baru balik kuliah subuh, sampah selamba je buang, kita horn dia angkat tangan je. Tak ada jaga alam sekitar kan, tak ada ya. Sedangkan kalau kita faham maksud khalifatullah fil ard, ni bumi tempat tinggal kita, generasi kita, tak ada tempat lain dah. Tak ada tempat lain dah. Tidak ada mana-mana planet yang manusia boleh hidup.
Ini dalil dia. Sebab Tuhan kata diciptakan manusia itu ja'ilul fil ardi khalifah. Tak payah lagi cari planet Neptune ke Zuhal ke. Kononnya takut manusia tak ada tempat. Tak. Tuhan kata khalifatullah fil ard. Ni tempat tinggal kita di bumi. Tak payahlah. Cukup kita hidup kat bumi ni, tuan-tuan, mana kena bawa oksigen atas belakang kita. Kita masuk dalam laut, kita kena bawa oksigen. Pergi ke angkasa, kena bawa oksigen. Kita hidup sini tak ya? Apa pun tak payah sangkut kat belakang ni. Boleh hirup udara. Tak payah bawa apa-apa alat. Sesuai kan? Itulah tempat tinggal kita. Bayangkan tuan-tuan, kalau nak hidup dekat angkasa, jenuh kena pakai pakaian khas. Nak masak makanan semua tak boleh, kena makan pil-pil je. Makan yang frozen je. Kat sini boleh makan apa? Semua boleh makan. Kalau nak hidup dalam laut, lagi masalah juga. Kena pakai pakaian khas, kena bawa tong gas ni yang gantung kat belakang. Kalau gas tu habis, mati kita. Tengok, maka Tuhan dicipta bumi ni tempat tinggal kita. Tak payah bawa apa. Tak payah nak kena bawa alat-alat tertentu, pakaian-pakaian khas, tak perlu. Sebab inilah tempat tinggal kita, ya. Baik. Maka manusia itu telah diberikan kedudukan penting dan mulia oleh Allah. Manakala malaikat pula diperintahkan untuk memberi tunduk hormat kepada manusia serta memberikan bantuan-bantuan yang diperlukannya. Perintah ini dilaksanakan oleh para malaikat dengan patuh dan tidak ada kecualinya. Sebagaimana firman Allah, "Iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin. Fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un illa iblis." Ingatlah ketika Tuhan berkata kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku menciptakan manusia dari tanah, dan ketika ku bentuk dengan sempurna dan ku tiupkan ke dalamnya ruhku, maka hendaklah kamu tunduk merendahkan diri kepadanya." Lalu para malaikat itu semuanya tunduk merendahkan diri, hanyalah iblis. Dia menyombong dan termasuk orang-orang yang ingkar. Illa iblis aba wastakbar. Baik tuan-tuan sekalian. Setelah Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, yang Tuhan sebut Adam ni dicipta min tin, daripada tanah. Para ulama bahaslah tentang penciptaan Adam ini. Sebahagian ulama sebut malaikat ni datang tengok dah bentuk ataupun lembaga Adam ni yang telah dicipta daripada min tin, daripada tanah. Dikatakan tanah itu pun diambil daripada bumi. Ya, tanah tu pun ambil daripada bumi. Maka malaikat datang tengok, oh yang ni lah rupa bentuk manusia. Inilah rupa bentuk dia. Sebab itu Tuhan kata, setelah Tuhan cipta Adam, maka Tuhan kata apa? Sesungguhnya aku menciptakan manusia min tin. Tuhan cipta kita ni dari tanah. Tuan-tuan sekalian, apakah signifikannya Tuhan menjelaskan penciptaan kita daripada tanah dengan kehidupan kita kat bumi ni? Signifikannya di sudut sains, iaitu apa saja sumber-sumber pemakanan kita daripada tanah sesuai dengan tubuh badan kita. Kita makan buah-buahan, kita makan sayur-sayuran, kita makan binatang-binatang yang makan daripada sumber tanah, seperti kambing, dia makan rumput. Seperti lembu, dia makan rumput dan daun-daun. Seperti unta. Maka dia sesuai dengan tubuh badan kita. Sebab badan kita pun diciptakan unsurnya daripada min tin, daripada tanah. Kalaulah tubuh badan kita ni mengambil sesuatu yang bersifat chemical ataupun MSG yang banyak, maka dia tak sesuai. Maka jadilah penyakit, jadilah macam-macam. Sebab dia berlawanan dengan penciptaan kita tu min tin, daripada tanah. Makan makanan-makanan yang segera, yang banyak MSG, ya, makan yang banyak kandungan-kandungan chemical, makan benda-benda iaitu yang diproses, maka dia tak sesuai. Kerana tak sesuai tu, maka kita pun dapatlah penyakit. Bukan maksudnya kalau kita makan yang daripada sumber tanah tak sakit, bukan. Maksudnya penyakit itu cepat datang berbanding kita makan sumber-sumber daripada tanah. Orang dulu panjang umur kan. Bukan takat panjang umur, kuat. Yang mereka makan ubi kayu rebus ya.
Yang mereka makan apa nama ni, daun-daun pucuk paku ya. Mana ada dia orang makan benda-benda yang bersifat yang macam kita makan? Mereka makan daun-daun rebus. Ikan-ikan pun yang direbus tak ada banyak santan sangat. Ya. Orang dulu makan benda-benda gitu, simple-simple ya. Oh, tengok kuat, sihat dia. Kita tuan-tuan pencen ya, badan pun datang macam-macam. Kuliah pun mengantuk. Letih. Padahal belum pukul 12 lagi. Maghrib isyak letih, sengguk ya. Lemah kita ni sebab pemakanan kita kan, makan macam-macam. Maka Tuhan cipta kita ni daripada mintin. Maka apa-apa yang kita ambil daripada sumber daripada bumi, maka ia sesuai. Sesuailah. Sebab tu saya suka cerita pasal sains. Sebab saya minat sains, saya kaji tentang sains. Dan saya kaji bila Tuhan sebut benda-benda ni, saya tengok sains macam mana. Saya minat benda-benda macam ni. Rupanya Quran cerita pasti ada sebab. Ya, baik. Kemudian Tuhan kata, wa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu Tuhan kata, lalu kebentuk mereka dengan sempurna. Maknanya Tuhan mencipta kita ni dengan rupa bentuk yang sempurna. Ada tangan, ada kaki, ada kepala, ada telinga. Ini Tuhan yang bentuk kita ni. Lalu Tuhan kata, wa nafakhtu fihi min ruhi. Lalu ku tiupkan rohku ke dalamnya. Ni hati-hati sikit. Bila Tuhan kata aku tiupkan rohku tu, bukanlah maksudnya Tuhan tu ada roh. Kenapa Tuhan guna perkataan rohku? Sebab roh ni tak ada lagi masa tu. Malaikat tak ada roh, iblis tak ada roh, maka manusia saja ada roh. Maka Tuhan tu aku tiupkan rohku, maksudnya Tuhan cipta roh, Tuhan masukkan ke dalam diri Adam alaihissalam, Adam alaihissalam tu, ataupun lembaga tadi tu. Jadi jangan salah faham, ingat baca ayat ni secara literal, Tuhan tiupkan roh masuk, bukan. Maksud sini Tuhan buat roh. Roh ni tak wujud lagi. Sebab tu Tuhan cipta roh. Bila tanya tentang roh, Tuhan kata roh ni urusan aku. Ya. Tak payah sibuk-sibuk. Tuhan tak reveal. Maksudnya apa saja alat canggih yang dicipta oleh manusia untuk melihat roh, Tuhan tak akan izinkan. Sebab dia kata ni urusan aku, tak payah sibuk. Maka Tuhan sebut sini, dia meniupkan roh, maknanya lembaga tadi tu bila dimasukkan roh maka hiduplah. Sebab itu bila kita mati, apa makna mati? Mati dalam sains, jantung berhenti berdenyut, mati ya. Tapi dalam agama apa makna mati? Mati maknanya berpisah roh dengan jasad. Agama maknanya apa? Berpisah roh dengan jasad, mati. Sains, jantung berhenti, denyut tak ada, nadi tak ada, mati dah kawan tu. Ya. Tapi kita tahu teknologi akan datang. Mungkin sekarang kan orang pakai bateri kat jantung kan. Bayangkan bateri tu tak nak mati-mati, orang tu mati dah. Tengok ke skrin dia berjalan lagi. Jadi apa makna mati? Mati roh berpisah dengan jasad. Maka masa diciptakan Adam, dimasukkan roh, hiduplah lembaga tadi bernama Adam. Bila dikeluarkan roh, matilah. Ya. Malam kita tidur, roh keluar tak? Roh keluar tak kita tidur malam ni? Roh keluar. Ada ayat Quran. Roh keluar. Ya. Habis kalau roh tu tak keluar, macam mana kita boleh nampak? Mata pejam, spek mata tak pakai. Malam mimpi nampak terang, spek tak pakai. Ya. Jalan sana, berjalan sini. Malam tadi tak siapa tahu mimpi dia jadi menteri hari ni. Pakai baju hitam, berangkat sumpah. Tapi dia tak bangun, nampak terang kan? Nampak terang. Ya. Maka dia kata roh keluar juga daripada dasar. Tapi masuk balik. Roh keluar masuk balik, roh keluar masuk balik. Kalau dia tak balik, selamat jalanlah kita. Ya. Perbincangan tu panjanglah. Baik, saya tak nak pergi melalut ke situ. Lalu Tuhan kata, faqa'u lahu sajidin. Maka setelah roh itu masuk dalam jasad lembaga Adam ni, hiduplah Adam. Maka kata Tuhan,
maka hendaklah kamu itu tunduk merendah diri kepadanya. Ulama beza pandangan dalam bab sajidi ni, iaitu sebahagian mengatakan malaikat memang memberikan tunduk hormat tu sampai peringkat sujud. Ni sebahagian. Sebahagian lagi mengata tak sampai kepada peringkat sujud, sekadar tunduk hormat. Ini perbezaan. Baik, majoritinya setuju, iaitu tunduk hormat itu tidak sampai kepada peringkat sujud. Majoriti ulama-ulama tafsir lah. Baik. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka kata Tuhan, lepas tu semua malaikat bakat memberikan tunduk hormat kepada Adam alaihissalam, illa iblis, kecuali iblis. Ya. Iblis ni kecuali dia tak nak, dia saja tak nak sujud. Wastakbar, dia tu takabur. Ya, maka Tuhan sebut aba, enggan, wastakbar. Dia tak nak, lepas tu dia takabur. Dia tuan-tuan, sifat iblis ni yang Tuhan murka kepada dia sebab apa? Ada dua sifat di sini, iaitu dia tidak mahu patuh kepada perintah. Aba. Yang kedua, wastakbar, dia sombong. Sebab itu kita ni kena jaga-jaga perintah Tuhan ni. Jangan kita larang, jangan kita tak buat. Dia akan mengundang kemurkaan Tuhan. Yang kedua, jangan sombong. Tuhan sangat benci kepada orang yang sombong. Dalam sebuah hadis kursi, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, yang mana Allah Taala mengatakan, sesungguhnya sombong itu adalah selendang aku. Barang siapa yang cuba-cuba memakai selendang aku, nanti aku akan azabnya dengan azab yang pedih. Jadi Tuhan beritahu yang layak sombong Allah saja. Kita nak sombong apa? Apa hak kita ada? Tak ada apa pun kita ni. Apa nak sombong? Semua pinjaman. Tak layak bagi kita untuk memiliki sifat sombong. Maka iblis dia sombong pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan tanya, "Hei iblis, kenapa kamu tak nak sujud kepada Adam?" Maka dia kata, "Aku diciptakan daripada api. Adam diciptakan daripada min turab." Ya, daripada tanah. Maksudnya itu dia panggil sifat sombong. Sombong kenapa? Dia rasa dia mulia daripada penciptaan Adam. Padahal pada sisi Tuhan, penciptaan tu hak Tuhan lah. Tuhan nak cipta jin daripada api, Tuhan nak cipta malaikat daripada cahaya, Tuhan nak cipta manusia daripada tanah, itu hak Tuhan lah. Ya, maka tidak layak bagi mereka itu sombong. Sebab itu malaikat dia tak sombong walaupun dia dicipta daripada cahaya, dia sujud pada Adam. Ya, maka kata iblis, aku tak sujud sebab aku rasa aku mulia. Kerana dia rasa mulia tu dia sombong. Ya, kerana dia rasa mulia tu dia menjadi orang yang sombong. Baik. Iblis yang menerahkai perintah Tuhan untuk sujud dan hormat kepada Adam alaihissalam, disebabkan kedengkian dan kesombongannya, lalu ditimpakan kepada iblis itu hukuman, kutukan, terusir dari taman syurga yang penuh kesenangan dan kebahagiaan. Begitulah hukuman yang diterima iblis kerana keengganannya mengaku kemuliaan dan kehormatan manusia. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, qala fakhruj minha fa innaka rajim wa innaka ala wa inna alayka la'nati ila yaumiddin. Tuhan berkata pada iblis, keluarlah engkau dari sini, kerana sesungguhnya engkau orang yang terusir, dan sesungguhnya kutukanku ditimpakan kepada engkau sampai hari kiamat. Dalam surah Sad ayat 77 hingga 78. Manakala juga dalam surah Sad ayat 85, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, la'amla'anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in. Nanti aku akan memenuhi neraka jahanam dengan engkau, yakni iblis, dan seluruh orang-orang yang mengikuti engkau. Baik, betul sekalian. Cerita iblis pula, cerita malaikat dah habis dah. Malaikat tadi dia taatlah pada perintah Tuhan. Apa yang terjadi pada iblis? Maka Allah Subhanahu Wa Taala cerita tentang perangai iblis dalam Quran. Yang Tuhan cerita, yang pertama, iblis itu mendapat laknat daripada Allah. Jadi tuan-tuan, Allah melaknat iblis. Ya. Kenapa Tuhan laknat iblis? Sebab dia tidak taat kepada Tuhan. Sebab dia sombong. Ini dia punca mendapat laknat daripada Allah. Jadi jangan sekali-kali kita mengundang laknat Allah
dengan tidak mentaati perintahnya dan merasakan diri kita ni mulia. Dapat laknat Tuhan itu. Seperti Qarun yang mendapat laknat Tuhan apabila dia sombong, dia rasa dia kaya. Mana ada orang kaya macam aku. Seperti Firaun, dia rasa dia Tuhan. Ana rabbukumul a'la, kata dia, aku Tuhan kamu yang maha tinggi, maka dia dapat laknat Tuhan. Seperti Namrud yang mendapat laknat Tuhan juga. Ya. Maka apabila manusia ni dia sombong, dia akan mendapat laknat Allah. Jaga-jaga. Ya, apabila manusia ni lawan perintah Tuhan, dia akan mendapat laknat daripada Allah. Laknat ni apa tuan? Laknat ni kutukan. Mendapat kutukan daripada Allah. Jadi kita ni jangan mudah-mudah melaknat orang. Tidak layak bagi kita hamba Allah nak melaknat sesama Muslim. Tak layak tu. Jangan mudah-mudah doa laknat ke orang. Doa kebaikan. Doa kebaikan. Jangan laknat ke dia. Doa dia mudah-mudahan dapat hidayah. Memang kita geram, memang kita benci. Tapi apa nak buat? Doa mudah-mudahan dia dapat hidayah, petunjuk. Daripada kita doa biar dia mati, biar kena langgar dengan MRT lalu atas. Geramnya pasal doa baik-baik, insya-Allah mudah-mudahan dia dapat hidayah, petunjuk. Ya, jangan duk laknat orang tak mau. Ya. Tapi ustaz, orang agama yang suka laknat orang pun jangan ikut dia. Jangan ikut. Sebab agama tak ajar gitu. Jangan ikut orang tuan. Kita ni kena ada dalil, kena ada rujukan. Kalau pun yang dibuat tu serban 3 kilo berat, jangan diikut. Sebab dia bercanggah dengan apa yang diajar oleh Allah. Jadi kita ni nak kena ada reference, kena ada rujukan, bukan main belasah begitu je agama ni. Baik, maka Tuhan pun kata apa? Qala fakhruj minha fa innaka rajim. Tuhan kata keluar kau dari sini. Keluar daripada sini daripada mana? Keluar daripada syurga. Kerana sesungguhnya kau termasuk orang yang terusir, golongan yang terusir. Kau termasuk ni kumpulan yang terusir. Maknanya Tuhan tak bagi masuk dah syurga. Keluar daripada syurga tak boleh masuk dah. Kemudian Tuhan kata, bukan takat dia dikeluar saja. Sesungguhnya Tuhan kata, laknati, kutukan aku itu ditimpa pada kau sampai hari pembalasan. Maka Tuhan pun peringat kita ni. Tuhan duk peringat kita melalui rasul-rasul yang dikirimkannya. Apa dia? Tuhan kata, sesungguhnya syaitan itu musuh kamu yang nyata. Tuhan beritahu. Aduwwun mubin. Syaitan tu aduwwun mubin, musuh yang nyata. Nyata macam mana? Tak nampak. Macam mana Tuhan kata syaitan tu musuh kamu yang nyata? Kita tak pernah jumpa syaitan, tak pernah nampak. Nyata di sini maknanya Tuhan menjelaskan melalui rasul-rasulnya. Maka sebab itu kita beriman pada Quran, kita beriman pada rasul. Nyata lah tu. Maknanya bukti rasul bagi tahu syaitan tu musuh kamu. Syaitan tu musuh kamu. Sehingga Allah Ta'ala suruh kita, apabila kamu nak membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nak baca Quran ni, kalamullah ni, buat baik ni, pun Tuhan kata minta berlindung kepada Allah daripada syaitan yang direjam. Kenapa tuan-tuan? Bayang tuan-tuan, kita nak baca Quran, syaitan akan ganggu kita. Nak buat amal yang soleh, syaitan akan ganggu kita. Maka Tuhan suruh minta berlindung. Itu baru nak baca Quran. Belum benda lain lagi. Sahabat bertanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, masa aku tengah sembahyang tadi syaitan ganggu aku ya Rasulullah. Maka Nabi kata, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tuan-tuan, sahabat ni tuan-tuan luar biasa. Mereka tahu yang ganggu mereka tu syaitan. Dia tahu. Kita tak tahu. Yang ganggu kita ni syaitan ke? Yang ganggu kita ni hawa nafsu ke? Yang ganggu kita ni dunia ke? Yang ganggu kita ni kawan-kawan kita ke? Susah kita nak determine mana satu sebenarnya menyebabkan kita malas nak beribadat. Tapi sahabat dia tahu yang ganggu ni syaitan. Ini gangguan daripada syaitan. Yang ni ganggu daripada hawa nafsu. Ini ganggu daripada dunia. Sahabat tuan-tuan mereka tahu. Maka Nabi suruh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sama tuan-tuan, kita tengah sembahyang, syaitan ganggu kita, maka kita boleh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kita imam, jadi imam kita jadi makmum, kita rasa syaitan ganggu kita, boleh baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya.
Masjid Nabi pula, Nabi kata hendaklah kamu ludah ke kiri kamu. Masjid dulu tak apa tuan-tuan, sembahyang seorang-seorang ludah ke kiri tanah. Tuan-tuan ludah ke sini memang nak kena penyapu dengan siap. Maknanya kenapa ludah ni? Ni hadis kata kalau syaitan ganggu ludah. Ini kapet. Jangan buat pasal, sebab tu memahami konten dan konteks hadis tu benda penting. Saya dah sebut banyak kali kan. Apabila kita tengok hadis ni ada dua perkara, kita kena tengok konten dan juga konteks hadis itu. Baru kita faham. Tidak kita pun nak ikut juga. Itu yang jadi masalah tu. Itu jadi masalah tu sebab kita tengok dia buat dia. Ada saya jumpa orang baru ni. Dia kata Ustaz, pening saya Ustaz, dia tu. Kenapa? Ada satu ni, dia mari jumpa saya, dia kata tengok hadis ni. Hadis ni Nabi kata wirid ni sampai matahari naik. Matahari naik mana? Waktu duha. Ni Nabi suruh, ada hadis sahih. Kita sepatutnya tak bangun balik, kena tunggu matahari naik tu sampai duha tu kita wirid. Dia kata payah saya Ustaz, dia datang bawa hadis sahih, macam mana Ustaz? Sebab tu saya kata kita tengok konteks. Konteks zaman dulu, mana ada anak pergi sekolah pukul 7.30. Kita duduk wirid macam tu, tak pergi sekolah anak kita, tak masuk pejabat lah kita. Konteks tu kena faham. Memang hadis tu konten dia betul, tapi konteks dia tak sesuai. Alamat tak masuk pejabat lah nak tunggu matahari naik. Jadi bila kita tengok hadis ni, kita kena faham konten dan juga konteks. Konteks tu kena tahu. Baru kita faham, yang ni boleh buat, yang ni tak boleh buat. Tak boleh buat tu bukan makna Nabi tak buat. Zaman dulu orang bersugi, itulah beru gigi dia. Sugi Nabi suruh bersihkan gigi. Zaman kita tak pakai beru gigi, sama je. Tak boleh terima orang. Tak boleh Ustaz, mana boleh? Ya. Sebab tu dia suruh berkumur masa ambil wuduk tu. Walaupun kita tak makan, sunnah je berkumur. Kumur tu bukan sekadar nak buang makanan, tetapi juga menghilangkan bau mulut. Menghilangkan bau mulut. Hatta masa kita puasa pun masih sunat lagi tak betul berkumur. Tidak makruh pun. Jadi semua urusan-urusan yang melibatkan membersihkan diri kita itu, kita selesai dah tadi dekat tempat wuduk dah selesai. Tak payahlah sampai dah duduk sah baru nak sugi. Bubuh pula dalam poket. Ada orang tak selesa mengganggu dia. Allah, rimah aku macam ni. Guru saya tuan-tuan, guru saya dia kata satu hari dia semayang, guru saya di Indonesia. Mari orang, dia kata rapat kaki dengan dia. Dia kata aku tarik kaki aku. Lagi dia rapat, aku lagi tarik, lagi dia rapat, aku geram, aku pijak kakinya. Lalu saya tanya, Pak, bukankah itu sunnah ya Pak? Iya sunnah, tapi aku tak boleh gitu. Aku tidak khusyuk sembahyang begitu. Jadi tuan-tuan nampak ini dalam bentuk konteks. Kadang-kadang orang tak sesuai. Apatah lagi orang tu pula ada gaul. Awak pergi rapat ke dia, sakitlah. Dia tarik, kawan pergi rapat. Itu yang lepas sembahyang, dia tak salah muka dia sapu muka orang. Ini kena faham konteks. Kita tidak nafikan konten tu, tapi konteks tu penting. Memahami konteks tu penting. Baik, kita balik pada cerita kita. Maka apabila Tuhan pun perintahkan iblis keluar daripada sini, iaitu daripada syurga, dan dia dikutuk sampai hari kiamat. Maknanya namanya itu iblis tu dibaca oleh kita ni, dikutuk, kita pun kutuk dia ni. Bila kita baca Quran, kita kutuk iblis sampai kiamat. Selagi kita duk baca kalam Tuhan, maka kita pun mengutuk iblis. Kita pun kutuk iblis. Laknati, laknati, laknati. Maka sampai hari kiamat lah, sampai hari kiamat. Baik. Dalam surah Sad ayat 85 ni, Tuhan kata apa? Nanti aku akan memenuhi neraka Jahannam. Tengok, Tuhan sebut jelas, neraka yang dihumban iblis namanya Jahannam. Neraka ada banyak tingkatan kan? Neraka Jahim, neraka Wail, neraka, banyaklah neraka. Ada 7 tingkatan neraka. Maka neraka yang paling bawah sekali nama dia Jahannam. Maka iblis dan sesiapa yang mengikuti iblis, maksud ikut iblis ni iaitu yang sembah selain daripada Allah, yang ada sifat-sifat sombong, lupa kepada Tuhan, yang melakukan maksiat, yang terpedaya dengan hasutan iblis, maka dia tempatnya dalam neraka Jahannam.
Jadi tuan-tuan, jangan sesiapa pun yang terpedaya dengan kata-kata orang bahawa kononnya iblis tidak derhaka kepada Allah. Ada statement-statement dalam ajaran sesat yang saya berada dalam majlis itu. Saya duduk dengar guru ajaran sesat. Dia kata iblis ni dia tak derhaka pada Allah. Ya. Sebab apa? Sebab dia tak nak sujud kepada manusia, dia nak sujud hanya pada Allah. Oh, logik ya tak ya juga kan? Tapi kita tengok dalil. Dalilnya ialah Tuhan kata iblis dalam neraka. Maka mana orang masuk neraka tidak derhaka? Jadi tuan-tuan, saya berada dalam majlis ajaran sesat tu. Saya duduk sebab Jabatan Agama Islam suruh saya pergi dengar untuk buat siasatan. Dan saya tengok ramai orang percaya. Yang datang, orang pencen-pencen datang. Naik Mercedes, Volvo, Estima, BMW. Dia orang berkata, oh baru tahu hari ni. Padahal semua kena tipu dengan dia. Tapi ni dalil daripada surah Sad ayat 85. Ini dalil menunjukkan dia derhaka. Iaitu Tuhan kata, aku akan penuhkan iblis dan orang-orang yang mengikut kau dalam neraka Jahannam. Neraka yang paling bawah sekali. Baik. Maka jangan lagi tuan-tuan. Tuan-tuan terbaca dekat internet dan sebagainya. Nanti tuan-tuan terfikir ya tak ya jugalah. Iblis ni dia tak nak sujud sebab dia hanya nak sujud pada Allah. Ini ada ajaran-ajaran ni berkembang. Berkembang. Bila tak tengok dalil, kita pun percayalah. Sebab tu bila kita ada kitab, tengok rujukan, oh kita tolak pandangan itu sebab pandangan itu bercanggah dengan ajaran Al-Quran. Baik. Tuan-tuan sekalian, saya berhenti di situ insya-Allah. Nanti kita masuk tajuk kecil iaitu menguasai alam benda pada kuliah kita akan datang. Sekadar itu tuan-tuan sekalian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.